Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik murid-murid, untuk pembelajaran Bahasa Melayu tahun 6 kita pada hari ini, cikgu akan mengetengahkan tema Istimewanya Keluargaku. Unit 2, Satu Keluarga, Dua Budaya. Tajuk Uniknya Keluargaku. Di dalam tajuk hari ini, ada dua watak yang akan sentiasa kita sebut, iaitu watak Ruben dan watak Amar. Baik murid-murid, kita akan teruskan pembelajaran. Bersedia ya semua? Standard pembelajaran 1.3.1 ialah mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul. Baiklah murid-murid, objektif kita pada hari ini ialah pada akhir PDPC, murid dapat memberikan respons terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul secara individu. Manakala kriteria kejayaan pula, pada akhir PDPC, murid boleh memberikan 3 respons terhadap sesuatu arahan berdasarkan ayat perintah dalam pelbagai situasi dengan betul secara individu. Kemahiran berbahasa yang akan cikgu ketengahkan pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 7. Baiklah murid-murid, kita masuk aktiviti kita yang pertama, iaitu mendengar dan memahami dialog yang mengandungi ayat perintah. Untuk aktiviti ini, kita akan membaca dialog yang diujarkan oleh Amar dan Ruben bersama-sama. Kita baca dialog ini dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Kita mulakan ya. Uniknya keluargaku. Jangan malu-malu Amar, silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Ini pula muruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah Amar, semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Tolong ambilkan album itu Ruben. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Baik murid-murid, dalam dialog ini Ruben ada menjawab pertanyaan Amar ya. Namun sekejap lagi kita bincangkan apa agaknya yang diujarkan oleh Ruben. Baik, kita teruskan lagi. Gambar itu diambil ketika perayaan Tahun Baharu Cina dan Deepavali pada tahun lalu. Lihatlah pakaian keluarga saya. Kami memakai pelbagai jenis pakaian tradisional seperti cheongsam, sari dan dhoti. Kemudian kita tengok dialog yang di bahagian bawah. Wah, bertuahnya kamu Ruben. Kamu sekeluarga hidup dalam dua budaya yang berbeza. Kamu dapat menyambut pelbagai perayaan dan menikmati makanan yang beraneka rasa. Seronoknya, kata Amar. Kemudian Ruben menjawab, inilah uniknya keluarga saya. Baiklah murid-murid, yang dapat kita simpulkan di sini ialah Ruben hidup dalam keluarga yang mengamalkan ataupun berkahwin secara campur antara dua bangsa yang berbeza. Mungkin ibu Ruben seorang wanita berbangsa India, manakala ayahnya pula seorang lelaki berbangsa Cina. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan aktiviti 1 dengan aktiviti seterusnya. Yang telah kita baca bersama-sama sebentar tadi merupakan dialog perbualan antara Amar dan Ruben. Jika murid-murid perasan, jika murid-murid sedari, di dalam dialog yang kita telah ujarkan sebentar tadi ada mengandungi ayat perintah. Apa itu ayat perintah? Baik, cikgu akan huraikan sedikit tentang ayat perintah. Lihat sama-sama ya. Ayat perintah diucapkan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Perintah diujarkan kepada orang kedua seperti awak, kamu, engkau dan sebagainya. Kita boleh menggunakan ayat perintah dengan kehadiran partikel kah di hujungnya. Baik, kita tengok 4 jenis ayat perintah. Yang pertama ialah ayat suruhan. Ayat suruhan bertujuan untuk memberi perintah atau arahan kepada seseorang. Contoh, keluar dari bilik ini. Kita memberi arahan kepada
seseorang untuk membuat sesuatu di atas kehendak kita. Dalam keadaan sama ada intonasi yang tinggi atau intonasi yang sederhana. Tapi kita mengarahkan seseorang membuat sesuatu di atas kehendak kita. Baik, ada contoh lain? Contoh lain, kita tidak menggunakan perkataan tolong, kita tidak menggunakan perkataan sila, tetapi orang tahu yang kita mengarahkan dia buat sesuatu. Contoh cikgu cakap, pada papan tulis, cikgu cakap macam itu. Pada papan tulis, cikgu tak minta tolong, cikgu tak pelawa. Jadi ayat suruhan ini lebih kepada keadaan di mana kita meminta seseorang membuat sesuatu. Baik murid-murid, kita pergi kepada ayat perintah yang kedua, iaitu ayat larangan. Ayat larangan pula kita akan menggunakan perkataan yang menunjukkan kita tidak boleh membuat perkara tersebut. Kita tengok maksud ayat larangan. Ayat larangan menggunakan kata larangan. Okey, untuk melarang membuat sesuatu, kita akan menggunakan kata larangan, iaitu jangan, usah atau tak usah. Pernah guna kan? Biasanya kita akan cakap, janganlah ganggu aku, jangan bising, usahlah mengambil pensel tulis aku, usahlah bersedih. Baik, itu contoh-contoh ayat larangan. Ayat larangan ni selalulah kita guna. Okey? Contoh yang cikgu bagi di slide, cuba kamu tengok ya. Janganlah menangis. Maksudnya kita melarang sahabat kita itu daripada menangis. Baik, kita teruskan lagi dengan ayat perintah yang ketiga. Ayat perintah yang ketiga ialah ayat silaan. Okey? Ayat silaan menggunakan kata silaan atau jemput dengan tujuan untuk mengajak. Kita nak mengajak orang, kita akan menggunakan ayat silaan. Contoh cikgu bagi, jemputlah makan. Baik murid-murid, jemputlah makan. Lah itulah partikel yang cikgu cakap tadi, dia boleh ada di belakang ayat perintah. Jemput tu ialah kata silaan, cikgu tambah lah untuk memberi penekanan lagi. Jemputlah datang ke rumah saya. Jemputlah duduk. Kita tak boleh cakap jemputlah bising. Okey? Ayat silaan ni kita akan guna untuk benda-benda yang positif lah, benda-benda baik. Contoh kita ajak orang datang ke rumah, kita ajak orang makan. Okey? Untuk benda-benda negatif macam tolonglah bising, jemputlah bising. Tak boleh jangan. Okey, kita teruskan kepada ayat perintah yang keempat, iaitu ayat permintaan. Cikgu yakin kamu semua pernah menggunakan ayat permintaan dalam perbualan harian. Okey, ayat perintah menggunakan kata permintaan seperti tolong dan minta untuk memohon bantuan. Pernah gunakan? Tolong maafkan kami. Pernah gunakan? Minta semua murid diam. Ni biasa cikgu-cikgu guna di sekolah ya. Okey, kemudian tolong. Kita selalu cakap, tolong ambilkan pensel aku. Tolong diam. Kita minta orang untuk diam. Baik murid-murid, itu 4 jenis ayat perintah. Kamu boleh guna mana-mana je. Nak kenal senang, kalau ayat larangan, dia ada jangan, dia ada usah, dia ada tak usah. Okey? Kalau ayat permintaan, dia ada tolong, dia ada minta. Kalau ayat silaan, maksudnya kita macam ajak orang, jemputlah. Okey, kita ajak orang, jemputlah datang ke rumah aku. Baik, silalah makan. Kita ajak, kita mempersilakan orang. Manakala ayat suruhan pula, dia tak perlu perkataan-perkataan macam yang tolong, usah semua. Tapi kita hanya bercakap saja dengan nada ataupun intonasi yang akan menunjukkan benda itu merupakan suruhan. Contoh contoh cikgu cakap, pada papan tulis, selepas ini semua mesti tidur awal. Itu pun cikgu sudah melafazkan ayat suruhan. Okey murid-murid, kita akan teruskan ke aktiviti seterusnya. Baiklah, sekarang kita masih di dalam aktiviti yang kedua, iaitu aktiviti memberikan respons terhadap ayat perintah dengan betul. Baik, kalau kamu lihat di dalam aktiviti yang kedua ini lagi, cikgu telah menggariskan beberapa ayat.
ayat-ayat tersebut ayat yang diujarkan oleh Ruben dan perlu diberi respons oleh Amar. Baik, kita tengok kita baca sama-sama, kemudian kita lihat respon Amar. Jangan malu-malu Amar, silalah rasa kuih bulan ini. Ini kuih tradisional kaum Cina. Agak-agak awak, apakah respon Amar? Okey, berdasarkan gambar di sebelah kanan cikgu ini, kita lihat apa yang Amar nak respons. Terima kasih Ruben, saya tidak pernah makan kuih bulan. Tentulah saya ingin mencubanya. Amar cakap kepada Ruben. Amar teruja nak merasa kuih bulan yang Ruben bagi dia tu. Baik, sekarang kita tengok aktiviti di sebelah kiri cikgu. Baik, kita tengok dialog yang diujarkan oleh Ruben. Ini pula muruku, iaitu sejenis makanan tradisional kaum India. Makanlah Amar, semua makanan ini dibuat oleh ibu saya. Sebab ibu dia berbangsa India kan, tadi cikgu cakap. Okey, sekarang ni untuk gambar ini, kita lihat apa respon yang diujarkan oleh Amar. Baiklah Ruben, ibu awak berbangsa India kan? Tentu enak muruku buatannya, kata Amar. Maksudnya Amar ni memang dia memuji-mujilah ibu Ruben ni pandai masak, murukunya sedap. Okey. Baiklah murid-murid, kita tengok dialog seterusnya. Baiklah murid-murid, tadi kita sudah tengok bagaimana perbualan antara Ruben dengan Amar. Ruben bercakap, kemudian Amar memberi respons. Baik, sekarang kita tengok perbualan di antara Ruben dan Amar juga, tapi kali ini kita tengok bagaimana respon yang diberikan oleh Ruben pula. Baik, tolong ambilkan album itu Ruben. Saya mahu melihat gambar keluarga kamu. Harap kamu tidak keberatan. Okey, Amar memberi ayat perintah kepada Ruben untuk mengambil album gambar. Kita tengok respon Ruben ya. Baiklah Amar, saya akan mengambilnya sekarang. Okey, sekarang ni kita dah lihat bagaimana Amar dan Ruben saling memberi respon terhadap ayat perintah yang diujarkan. Baik, kita teruskan ke aktiviti seterusnya yang merupakan aktiviti terakhir kita pada hari ini. Baik, aktiviti ini merupakan latihan yang akan cikgu berikan untuk kamu siapkan. Boleh? Kita lihat latihan yang cikgu sediakan. Baiklah murid-murid, untuk latihan kita pada hari ini, kamu perlu memberikan respon yang sesuai terhadap ayat perintah yang diberikan. Baik, bagi menentukan jenis ayat perintah yang diujarkan dalam dialog, kamu boleh ulang dan ulang tonton video cikgu ini. Boleh? Baik, kita lihat latihan di sebelah. Yang penting kamu tulis nama, kelas, kemudian mulalah memberi respons terhadap dialog yang diujarkan. Boleh murid-murid? Baik, selamat mencuba. Sekian dahulu daripada cikgu untuk pembelajaran pada minggu ini. Kita jumpa lagi di minggu-minggu akan datang dalam video cikgu yang seterusnya. Jangan lupa bagi sokongan kepada cikgu dengan like video cikgu, komen, share dan jangan lupa subscribe. Baik murid-murid, jumpa lagi. Bye.